أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kalimu qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, iaitu bahawasa Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat yang menempati Allah Ta'ala pada zat, maka bukan Allah Ta'ala itu arad yang menempati ia pada jauhar, seperti menempati sifat putih pada jauhar kapas. Dan tiada pula Allah Ta'ala itu berkehendak kepada mereka yang menjadikan dia, bahkan ia yang menjadikan segala perkara. Mustahil lawannya, iaitu berkehendak kepada zat atau kepada yang menjadikan dia. Dan dalil berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, bahawasanya jikalau tiada berdiri ia dengan sendirinya, hanya berkehendak kepada zat, nescaya adalah ia sifat bagi zat itu, dan keadaannya sifat itu mustahil, kerana telah sabit bersifat dengan beberapa sifat, dan sifat tiada bersifat. Atau jikalau tiada berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, hanya berkehendak ia kepada yang menjadikan, nescaya adalah ia baharu, dan baharunya itu mustahil, kerana telah sabit sedianya, maka sabitlah berdirinya dengan sendirinya, dengan makna terkayanya daripada zat, dan daripada yang menjadikan tiada dengan makna terbetul pendiriannya dengan ketiadaan seorang membangkit akan dia, kerana demikian itu mustahil, kerana menyerupai dengan makhluk. Tu mana aku nak cek tadi? Daripada zat dan daripada yang menjadikan, tiada dengan makna terbetul pendiriannya dengan ketiadaan seorang membangkitkan dia. Bukan makna dia kata, bukan makna berdiri Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala tu bangun. Tu maknanya dengan ketiadaan seorang membangkitkan dia, kerana demikian itu mustahil, kerana menyerupai akan dengan makhluk tu. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala,
sifat yang keempat yang kita kena tahu, kena i'tiqad dalam hati kita, kena belajar sungguh-sungguh sehingga faham, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kelima jadi mubtada, qiyamuhu ta'ala binafsihi jadi khabar. Kalau i'rab bunyi bermula sifat yang keempat daripada berapa? Daripada 13 sifat lah. Hak wajib kita tahu atas jalan tafsil, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Gitu cara dia. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ni sifat keempat kita kena tahu atas jalan tafsil, atas jalan panjang lebar pembicaraannya. Tu dah. Tu. Artinya erti apa? Erti qiyamuhu ta'ala binafsihi tu. Qiyamuhu ni bahasa Arab, bahasa Melayu gapo? Erti qiyamuhu ta'ala binafsihi tu. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mana dah? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya Allah. Bukan makna berdiri sini dengan makna Allah Ta'ala bangun, Allah Ta'ala duduk. Okey, tu sifat bagi makhluk. Kalau kaki kata Tuhan tu pergi bangun, pergi duduk, tu jadi tajsim pula. Bukan makna berdiri tu dengan makna Allah Ta'ala bangun duduk dah. Tulis pada berdiri tu tulis ada Allah Ta'ala dengan cara-cara dirinya. Sambung lagi, yakni Allah Ta'ala tidak menumpang pada benda lain. Tu makna berdiri dengan sendiri tu bukan makna Allah Ta'ala bangun, Allah Ta'ala duduk. Tapi makna berdiri dengan sendiri ni maksudnya Allah Ta'ala ni tak berhajat, tak menumpang pada benda lain. Tu makna dia. Kalau Syekh Wangah pula dia tulis, Syekh Wangah dia tulis Allah Ta'ala tu ada dengan cara-cara dirinya. Dia buat gitu. Ada tu dengan cara dirinya. Itu. Kalau tengok pok doa pula dalam kitab Baqaratul Amani, dia sebut ada Allah Ta'ala dengan sendiri dirinya. Gitu. Tu maksud dia. Bukan maksud duduk ni. Bukan maksud diri dengan makna macam kita diri, macam kita duduk, bukan gitu maksud dia ni. Jangan salah faham pula situ. Berdiri maksudnya Allah Ta'ala ni tak perlu kepada benda lain. Bakali kata dia tu Tuhan, tak perlulah dia benda lain, kerana dia tu Tuhan. Dan kalau perlu kepada benda lain, kata lemah lah pula dia. Kita khabar dah, kalau Tuhan ni lemah, Tuhan ni tak boleh buat alam. Alam ni tak ada, mustahil, kerana alam ni telah ada. Kita mensyahadah kita pun alam. Maka nyata daripada ada alam, adanya Allah. Adanya Allah tu dengan sendirinya, yakni ada dia tu tak menumpang pada benda lain. Dia ada dia tu berkekalan ada tu tak menumpang pada benda lain. Tu artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya Allah. Maksudnya Allah ni tak perlu kepada benda lain. Nak ada dia tu tak perlu kepada benda lain. Tu nak ayat pula, iaitu iaitu berdiri dengan sendirinya tu gapo? Tak berhajat Tuhan ni pada benda, tak berhajat Tuhan ni pada benda lain tu gapo? Iaitu bahawa Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat. Tu Allah Ta'ala ni tak berkehendak kepada zat. Bakali kata dia tu zat. Tuhan tu zat, dan Allah ni zat. Sebab tu kita kata Allah ni apa? Ta'rif bagi Allah, ismul lidzati wajibul wujud istighna'an kulli ma siwa wa muftakirun kullu ma adahu. Tu makna Allah ni satu nama bagi zat. Dan kita kata ismul lidzati wajibul wujud, satu nama bagi zat. Tu makna Allah. Kita sebut Allah ni biar kita tahu ke makna Allah ni gapo. Ni sebut Allah subhanallah, maha suci Allah, maha suci. Gapo maksud subhanallah tu, maha suci Allah tu gapo? Biar kita faham. Dak itu sebut Allah. Biar kita faham Allah tu gapo. Bila faham taklah tubik benda-benda pelik. Sebab tu kita tengok mak ni tubiknya benda-benda pelik gapo. Ada seorang ustaz dia kata tak boleh sebut Allah sebab Allah ni tak ada maknanya tak lengkap. Mau belajar mana makna Allah ni tak lengkap dia apa. Dia royak makna Allah ni tak boleh kita sebut. Dan nak zikir Allah ni tak boleh.
Sebab dia apa? Sebab dia kata makna Allah ni tak lengkap, makna yang tergantung dia kata. Tu kata orang bodoh hak tak sing ngaji. Kita kan bodoh. Allah maknanya apa? Ismul lidzati wajibul wujud. Nama bagi zat. Bila sebut nama bagi zat masuk habis nama masuk habis asmaul husna pun masuk dalam ni. Bila kita sebut Allah tu dak mencakup semua nama Allah Taala. 99 tu masuk semua dalam Allah Taala ni. Dan bila sebut Allah, ada pula dia kata sebut nama Allah ni tak boleh. Tu bodoh punya ustaz. Tu. Tengok kita itu dah. Dia kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, iaitu bahawa Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat. Allah Ta'ala ni tak berkehendak kepada zat. Zat mana? Zat yang lain. Kait gitu. Tak berkehendak kepada zat yang lain. Kenapa dia tak berkehendak pada zat yang lain? Kerana diri dia pun zat. Dia tak berkehendak pada zat yang lain. Macam kita ni zat. Kawan kita, misalnya ada kawan kita seorang lagi, kawan kita pun zat juga, maka perlukan kepada dua zat ni menunjukkan lemah. Maka Allah Ta'ala tu tak gitu. Allah Ta'ala ni zat, dia tu zat, maka zat Allah Ta'ala ni tak perlukan pada benda lain. Tak, diri Allah Ta'ala tu tak perlukan pada benda lain. Maknanya apa? Kayak kita tengok dia. Allah Ta'ala ni tak perlukan kepada zat, tiada berkehendak kepada zat. Allah Ta'ala ni tak berkehendak dengan maksud tak berhajat, tak perlukan kepada zat. Zat yang lain buat gitu. Zat yang lain yang menempati Allah Ta'ala pada zat. Yang ni sifat bagi zat. Allah Ta'ala ni tak berkehendak kepada zat. Zat mana? Zat yang menempati Allah Ta'ala pada zat. Yang menempati dengan makna bertengap lah. Kalau tengok dalam kitab Al-Qur'an tulis bertengap dengan makna Allah dengan makna yang menumpang. Tu makna menempati tu maknanya menumpang. Tu makna menempati. Kita baca dalam bahasa kita kan. Bunyi tiada berkehendak kepada zat yang menumpang Allah Ta'ala pada zat. Gitu maknanya. Allah Ta'ala ni tak perlu menumpang pada zat. Tak perlu menumpang pada zat lain buat gitu. Dan tulis pada zat tu, tulis yakni Allah Ta'ala tidak berhajat untuk menumpang pada mana-mana zat, kerana Allah Ta'ala itu zat, bukan ia sifat. Walhal, ataupun sedangkan yang berkehendak kepada zat itu ialah sifat. Gitu buat. Tu masuk pengarah sini. Bila kita ngaji kitab Jawi ni, dan tak boleh baca je, dia ada sir dia. Ada rahsia dia. Pengarah sebut gini, tapi mafhum dia ada benda lain lagi. Tu. Jadi Allah ni dia zat dan dia tak perlu pada zat yang lain. Tu. Allah ni dia zat, kena pegang gitu. Allah Ta'ala ni zat dan dia tak perlu pada zat yang lain. Makna tak perlu ni gapo kat kita tengok. Allah Ta'ala ni zat, dia tak perlu pada zat yang lain. Dengan makna Allah Ta'ala ni nak ada diri dia tu tidak memerlukan kepada zat yang lain untuk adakan dia tu, untuk menjadikan Allah Ta'ala tu. Tu Allah Ta'ala tu ada dengan sendirinya. Allah Ta'ala tu ada tu pada sedia kala lagi. Tu bukan kata dia tu dijadikan macam kita ni dijadikan. Kita ni dijadikan. Allah Ta'ala tak ada siapa-siapa hak buat dia. Tak ada siapa-siapa hak buat dia. Kerana bakal kata dia tu sedia. Bila kata sedia, dia terlepas daripada ada yang menciptakan dia. Hak tu dalam sifat kidam hak kita belajar dah dah. Nak kata dia tu kidam. Apa kata Allah Ta'ala ni kidam? Kerana ada nak ada diri dia tu tak perlu ada yang menciptakan dia. Kerana dia tu sudah ada sejak azali lagi. Tu kalau memerlukan kepada yang mencipta, jadi Tuhan tu baharulah. Mana-mana baharu, Tuhan tu asal tak ada baru ada. Tu mustahil kita belajar dalam sifat kidam. Jadi Allah Ta'ala ni satu zat dan dia tak perlukan kepada zat lain untuk ada diri dia, atau tak perlu kepada zat yang lain tu untuk minta bantuan. Bukan juga. Dah.
bukan juga. Tu dah. Ha, tu makna dia. Maka bukan Allah Taala itu arad. Ni nak royak. Maka bukan Allah Taala itu arad. Bukan Tuhan ni arad. Arak-arak ni apa kita khabar dah. Arak ni satu sifat yang wujudi, satu sifat yang jenis ada dan yang menumpang pada jirim. Tadi kita khabar dah baru ni dah. Arak-arak ni satu sifat, satu jenis sifat yang bangsa wujudi yang menumpang pada jirim. Tu ataupun menumpang pada jauhar. Jirim jauhar ni sama je. Dia beza dalam mengikut ulama usuluddin, mengikut ulama makulat je. Mengikut ulama makulat, apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad, mengikut ulama makulat jirim disebut dengan jauhar. Ada mengikut ulama usuluddin, jirim disebut dengan jirim lah. Dia beza pada nama tapi memberi faham makna sama. Tu jirim jauhar ni sama juga apa, iaitu satu tunjang yang mengambil lapang, satu tunjang yang mengambil lapang, yang bertempat lah maksudnya. Tu jadi kita kata Tuhan ni tak berhajat pada zat lain. Tu maka bukan Allah Ta'ala itu arad. Bukan Allah Ta'ala ni arad, bukan Allah Ta'ala ni sifat. Bukan gitu. Bukan sifat. Sifat yang menumpang pada jirim. Bukan juga Allah Ta'ala ni dah. Yang menempati, yakni yang menumpang. Menempati dengan makna yang menumpang. Dan menempati tu, menempati ia Allah tu pada jauhar. Tulis pada jauhar tu tulis jirim. Dia sama maksud je. Jauhar jirim ni sama. Kalau tak faham lagi maksud jauhar jirim, boleh tengok hak terdahulu dah. Tu bukan Tuhan ni nak dikatakan Tuhan ni bukan arad, dia bukan sifat. Tapi Tuhan tu zat. Kena pergi gitu. Tuhan tu zat. Bila sebut zat, dia tak perlu pada zat lain. Dan bukan Tuhan ni dia sifat. Dia bukan arad. Bukan arad ataupun bukan sifat yang menumpang pada jirim, bukan juga. Seperti ni nak royak ni, nak taswir rupa pada arak tu. Nak taswir rupa pada arak yang menempati jirim ataupun menempati jauhar tu gana seperti menempati sifat, ataupun tulis menempati dengan makna menumpang sifat. Seperti menumpang sifat putih pada jauhar. Pada ni takluk pada menempati tu, ataupun menumpang tu, menempati tu pada jauhar. Tu nak kata Tuhan ni bukan dia tu apa nama ni sifat. Bukan dia sifat ataupun bukan dia arad. Seperti mana? Seperti menempati sifat putih pada jauhar. Pada jauhar mana? Jauhar kapah dia royak. Baik, kita tengok pada satu kapah. Kapah diri kapah tu kita panggil sebagai jauhar ataupun jirim. Adapun sifat yang ada pada kapah tu, itu disebut arad. Sifat yang ada pada kapah, contohnya apa? Kapah ni warnanya putih. Putih tu sifat bagi kapah. Putih itulah disebut arad bagi kapas. Kapah tu jauhar ataupun jirim. Diri kapah tu jauhar ataupun jirim. Sifat yang ada pada kapah itulah kita sebut sebagai arad. Tu faham molek situ. Nak katanya apa? Nak katanya Allah Ta'ala ni bukan serupa arad, bukan serupa putih hak menumpai pada jirim tu, bukan serupa putih hak menumpai pada kapah tu. Tu dia buat misal contoh kapah. Kalau buat contoh kertas hak warna putih, kertas hak warna putih, kertas tu kita panggil sebagai jirim, kertas tu kita panggil sebagai arad. Jirim arad sama je. Maka sifat yang ada pada kertas tu dinamakan arad. Kertas tu kita panggil jirim ataupun jauhar. Sifat yang ada pada kertas tu lah kita panggil sebagai arad. Contohnya apa? Contoh kertas warna putih. Diri kertas tu kita panggil sebagai jauhar ataupun jirim. Putih yang ada pada kertas tu, tu sifat lah tu. Sifat putih yang menumpang pada kertas, maka itu dinamakan arad. Bukan nak royak Tuhan ni super putih yang ada pada kertas tu. Tuhan ni bukan super putih yang ada pada kapah tu. Bukan lagu tu Tuhan. Bukan lagu tu Allah Ta'ala ni. Tu makna dia sini. Dan tiada pula Allah Ta'ala itu
berkehendak kepada mereka yang menjadikan dia Allah. Ni nak ayat pengarang, nak ayat pada kita ni. Allah ni dia nak ada, dia tu nak ada diri dia, nak ada zat dia tu, tak perlukan kepada benda lain. Tak perlukan kepada mereka atau tak perlu kepada benda lain untuk menjadikan dia. Yang ni Allah tu nak ada tu tak perlukan kepada tukar. Dan nak ada tepung, nak ada tepung ni, contoh tepung lah deh. Nak ada tepung ni mesti ada berhajat tepung ni kepada tukang yang menjadikan dia. Barulah hasil ada tepung tu. Maka Allah Ta'ala macam pula pen, nak ada pen ni berhajat kepada tukang yang menjadikan pen ni baru ada pen tu. Maka Allah ni nak ada pen tu, Allah Ta'ala ni nak ada diri dia tu tak berhajat pada mana-mana. Tak berhajat pada mana-mana. Kita belajar dah dulu dalam sifat mana? Sifat kidam tu lah dah kita belajar. Tuhan ni bukan kena jadi, ada dia tu dengan diri, dengan sendirinya. Dia tak perlukan berhajat pada benda lain. Dan supaya kita ni nak ada, kita ni berhajat pada siapa? Berhajat pada Allah, baru ada kita. Kalau Allah tu tak ada, ni kata fardu takdir lah. Kalau Allah tu tak ada lah kita. Tu dah. Kita ni nak ada diri kita ni, adanya yang menciptakan kita. Tu. Jadi dan tiada pula Allah Ta'ala itu berkehendak kepada mereka yang menjadikan dia Allah. Nak ada Allah ni, Allah tak perlu kepada benda lain untuk ada diri dia tu. Bahkan pengarang royak, bahkan ia yang menjadikan segala perkara, bahkan ia Allah yang menjadikan segala perkara. Semua ada Tuhan hak buat. Tu semua ada Tuhan hak buat. Tak ada satu benda pun yang terlepas daripada Tuhan yang tak cipta. Dah benda ada. Rumput, siapa cipta? Tuhan. Jalan raya, siapa cipta? Tuhan. Bumi, siapa cipta? Tuhan. Syurga, neraka, siapa tu cipta? Tuhan. Kita, siapa cipta? Tuhan. Semua benda hak ada, semuanya adalah hasil daripada Allah Ta'ala. Semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tak ada satu benda pun hak terlepas daripada Tuhan tak cipta. Contohnya ada sebenda hak Tuhan tak cipta, tak ada. Tak ada. Mustahil ada satu benda yang Tuhan terlepas daripada mencipta. Tak. Semua benda Tuhan cipta belaka. Zat dia dan dia tidak berkongsi. Zat dia dia tidak berkongsi. Maka semua benda tu hak dia cipta belaka. Tidak ada satu benda yang terlepas daripada dia. Tu. Bahkan ia yang menjadikan segala perkara. Semua benda Tuhan jadi belaka. Tuhan hak buat belaka. Tu. Sebab tu kita ni jangan sombong. Kita ni pemilik Tuhan. Tak kira mu siapa, mu Perdana Menteri ke, mu cikgu ke, semua Tuhan buat. Dan semua Tuhan buat. Tu. Comel, cantik, handsome hak ada pada kita tu Tuhan juga buat. Sebab tu jangan kita nak sombong, nak angkuh dengan kecantikan diri, dengan kehebatan diri. Tak. Semua benda tu daripada Tuhan. Kalau Tuhan tak buat kemungkinan tu tak ada nyo. Sebab tu jangan sombong. Tu. Mustahil lawannya. Lawan bagi gapo? Lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsihi itulah dah. Lawan situ. Ataupun lawannya, lawan bagi dirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Kalau Allah Ta'ala ni ada lawan bagi sifat qiyamuhu binafsi itu gapo? Iaitu berkehendak kepada zat. Tak kena kecek lagu ni dah. Patut ni royak lawannya qiyamuhu bi ghairihi. Awak gitu patutnya. Tapi tak apalah, kita baca je lah dah. Kita baca kitab ulama, baca je lah. Dan qiyamuhu bi ghairihi gapo? Menumpang pada benda lain. Berdiri pada benda lain, yakni berhajat pada benda lain. Hak tu mustahil. Kita kena pegang dalam hati kita. Kata Tuhan ni, tak payah pun pegang dalam hati kita. Kata Tuhan ni ada, Tuhan ni tak perlu kepada benda lain. Dengan makna nak ada diri dia tu tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Dan dia juga tidak perlukan bantuan siapa-siapa pun. Tu.
Tu makna dia situ dah. Tu. Yang kedua, kita kena pegang dalam hati kita, pegang apa, pegang kata Tuhan ni, kalau dia berhajat benda-benda lain, mustahil. Mustahil, tentu tak. Tak boleh jadi kalau Tuhan ni pegang benda-benda lain. Tu, dua benda ni wajib terpegang dalam hati. Ada pembicaraan musonih panjang-panjang ni, tu pembicaraan payah-payah sikit. Tak apalah kalau tak faham pun. Cuma kita kena faham ke apa? Kena faham kata Tuhan ni tak berhajat pada benda lain. Hak tu kita kena faham. Tu. Mustahil lawannya, lawan gapo, lawan qiyamuhu binafsihi tu, ataupun berdirinya Allah Ta'ala sendiri tu gapo, iaitu lawannya tu berkehendak kepada zat atau kepada yang menjadikan dia Allah. Allah Ta'ala ni berkehendak kepada zat mana? Zat yang lain buat gitu. Zat yang lain. Tu dia Allah Ta'ala ni tak perlukan kepada zat yang lain. Apa tak perlukan? Tulis pada tiada berkehendak tu, iaitu berkehendak pada zat yang lain tu, tulis pada berkehendak pada zat lain tu, kerana Allah itu zat. Buat gitu. Kalau dia tanya kita, apa Tuhan ni tak perlu berhajat pada zat? Nak kata kena? Kita kata kerana diri dia, kerana Tuhan tu zat. Kalau begitu ialah Tuhan tu zat, maka zat tidak perlukan pada zat yang lain. Kita zat, tapi kita perlukan juga pada zat yang lain. Kita zat, kita memerlukan pada zat Allah Ta'ala untuk ada kita ni. Tu. Maka kita ni bukan serupa Allah. Kita belajar kan mukhalafah tu. Dah. Allahu Akbar. Iaitu berkehendak kepada zat. Tuhan ni tak perlu kepada zat. Atau ni atah pada berkehendak pada zat tu. Dan iaitu lawan tu berkehendak kepada yang menjadikan dia Allah. Tu berkehendak kepada yang menjadikan dia Allah tu. Tu juga mustahil. Tentu tak boleh jadi. Akal kita tak boleh fikir, Tuhan pun perlu benda lain juga. Tuhan tu berhajat pada benda lain juga, nak ada diri dia tu. Akal kita tak boleh fikir. Kenapa? Kerana kita telah belajar sifat kidam dulu. Dan kalau Tuhan tu berkehendak pada zat yang lain, tak, mesti Tuhan tu tak lemah. Kenapa? Nak ada dia tu pun berhajat pada benda lain yang menjadikan ia. Kalau Tuhan tu lemah, maka Tuhan tak boleh nak buat alam. Kalau alam tak boleh nak buat, maka alam ni tak ada. Kalau alam tak ada, mustahil. Kerana kita pun alam, kerana alam ni telah ada, maka sahabat sungguh kata alam ini ada. Allahumma salli ala ni. Alam ini ada, maka nyata daripada ada alam ini ada Allah Ta'ala tu kidam. Tu kita belajar dah dulu kidam tu kan. Tu. Jadi Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada tukang yang menjadikan dia, dan atau kepada yang menjadikan dia Allah. Allah ni tak perlukan kepada tukang ataupun fa'il yang menjadikan dia. Allah tak perlu. Ada Allah tu dengan sendirinya, dan dia wujud pada azali lagi, tak ada hak wujudkan dia. Tu kita pegang gitu dalam hati kita. Jadi kita belajar sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ni, nak buat kesimpulan ni. Nak buat kesimpulan, bila kita belajar sifat qiyamuhu binafsihi ni, maka terbit dua makna daripada qiyamuhu binafsihi ni. Dua makna qiyamuhu binafsihi, iaitu makna yang pertama apa? Makna yang pertama, kata Allah ni tidak menumpang pada suatu yang lain. Seperti menumpang sifat pada zat, bukan gitu. Allah ni tak, kita belajar qiyamuhu binafsihi, terbit dua makna. Makna yang pertama, Tuhan ni tak perlu kepada benda lain. Tu tak perlu kepada benda lain. Mana ni? Tu. Dan yang kedua, benda terbit yang kedua, kita belajar qiyamuhu binafsi. Yang kedua kita belajar Allah ni nak ada dia tu bukan daripada kena jadi. Dia ada tu memang ada sudah pada azali lagi. Nak ada dia tu tak perlukan kepada yang menciptakan dia. Akal kita fikir tak lihat. Tak boleh fikir, no, Allah Ta'ala ni tak ada cipta dia. Akal kita tak mampu fikir dah. Itulah Allah. Bila Allah ni, selagi kita fikir, selagi tu tak lihat. Tu Allah tu. Tu makna makrifah. Selagi kita fikir, selagi tu tak dapat. Tu Allah tu. Tu dah. Kalau fikir dapat tu makhluk, bukan Allah.
Tu dah. Tu. Dan dalil dan bukti, dalil akli lah ni. Bukti kata berdirinya Allah Ta'ala tu dengan sendirinya ke apa? Dan dalil berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, dengan ni takluk pada berdiri tu. Dan dalil berdiri Allah Ta'ala dengan mana? Berdiri tu dengan sendirinya tu gapo? Bahawasanya dhamiru sya'ni. Bahawasanya jikalau tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya Allah, hanya berkehendak kepada zat, nescaya adalah ia Allah sifat bagi zat itu. Gapo weh? Ni nak kata dalil ni. Bahawasanya jikalau tiada berdiri, kalau Tuhan ni berhajat pada benda lain, Tuhan ni berhajat pada lain, hanya berkehendak kepada zat. Kalau Tuhan ni berkehendak kepada zat, nescaya adalah ia Allah tu sifat. Kalau Tuhan ni berkehendak pada zat, maka Allah tu sifat. Kita khabar dah Allah ni bukan sifat, Allah ni zat. Ismul li dzati wajibul wujud. Kita khabar dah. Maka Allah Ta'ala ni bukan sifat. Maka bila kata Allah Ta'ala bukan sifat, maka dia tak perlukan kepada zat. Kerana yang perlukan kepada zat ini adalah sifat. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Hanya berkehendak kepada zat, nescaya adalah ia Allah tu sifat bagi zat. Allah ni bukan sifat, Allah ni zat. Dan keadaannya Allah tu, dan keadaannya Allah itu sifat mustahil. Dan keadaannya Allah sifat itu mustahil. Kalau Allah Ta'ala ni jadi sifat, mustahil. Kerana kita khabar dah Tuhan ni dia zat, dia bukan sifat. Kerana kalau kita kata Allah Ta'ala tu sifat, maka sifat ni berhajat pada zat pula. Tu mustahil. Kerana ilat bagi mustahil itulah. Ilat situ. Bapa mustahil tu? Bapa kalau Tuhan tu pergi jadi sifat tu mustahil? Kerana telah sabit bersifatnya Allah tu dengan beberapa sifat. Kerana kita belajar dah, kalau Tuhan kita belajar dah kan sifat-sifat Tuhan. Hak pertama kita belajar wujud, lepas tu kidam, baqa', mukhalafah. 3 sifat dah. 4 sifat dah. 4 sifat kau. 4 sifat dah kita belajar. Dan Tuhan ni wujud, kidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu. Kerana sabit sifat-sifat ni lah, dengan beberapa sifat tu, baca mula. Kerana telah sabit bersifatnya Allah tu dengan beberapa sifat. Kita belajar dah Allah Ta'ala ni kidam tu sifat. Mukhalafah Allah tu mukhalafah sifat. Allah tu kekal, baqa' sifat. Tu. Dan sifat tiada bersifat. Maksud juga apa? Dan sifat tiada bersifat. Kerana kalau kita kata gini, kalau sifat dia tak bersifat dah. Macam kita kata tadi, putih pada kertas dah. Putih pada kertas. Putih tu kita kata jirim. Dah putih tu kertas tu kita kata jirim. Putih tu kita kata sifat. Sifat bagi kertas tu. Maka nak sifat tak perlu ada sifat dah. Putih nak perlu benda lain lagi ke? Tak perlu dah. Faham ni? Tak perlu sifat lain dah. Putih tak perlu dah sifat lain. Nak kata sifat-sifat tak boleh. Faham tak ni? Dia sifat mesti berhajat pada zat. Sifat takrif sifat ni ke apa? Maqama bi ghairi. Dia mesti menumpang pada benda lain. Dia tak boleh menumpang pada zat. Maqama bi ghairihi ai fi zatihi. Ai fi zat. Maksudnya benda Tuhan ni, maksudnya benda sifat ni dia tidak bersifat. Maksudnya sifat ni tidak menumpang pada sifat, tapi sifat ni menumpang pada zat. Yang kena ingat itu. Tu kaedah dia. Benda beza sifat zat ni gapo? Tak reti Ada orang dah tak reti beza lagi antara sifat dan zat. Dan sifat ni gapo? Zat ni gapo? Baik. Zat ni takrif dia maqama bi nafsihi. Benda yang berdiri dengan sendiri. Kalau sifat pula maqama bi ghairihi. Benda yang berdiri dengan yang lain.
ataupun benda yang menumpang pada benda lain. Tu makna sifat. Faham tak ni? Contoh kita kata nak kenal zat sifat ni kan. Contoh kita kata manis pada gula. Contoh, manis pada gula. Baik. Gula tu kita kata sebagai zat. Adapun manis itu kita kata sebagai sifat. Buku ni petok. Buku ni petok. Buku tu kita panggil zat. Petok tu sifat bagi buku tu. Tu. Air ni sejuk. Air tu kita kata zat. Sejuk tu adalah sifat bagi air. Pedah pada lada atau pedah pada cabai. Pedah pada cabai. Pedah tu kita kata sebagai jirim. Pedah tu kita kata sebagai zat. Sebagai zat. Apa nama ni? Lada tu kita kata sebagai zat. Sifat bagi lada iaitu pedah, itu sifat. Zat dengan sifat dia tak boleh asing. Sifat dengan zat tak boleh asing tu. Ada kod zat sifat ni. Maka Tuhan tu zat dia, diri dia tu zat. Sifat-sifat dia. Kidam tu sifat tu. Sifat maksud mana? Sifat ni kidam tu benda. Kidam tu satu sifat yang menumpang pada Allah Ta'ala. Satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tu gitu. Faham tak ni? Tu. Kerana telah sabit bersifat dengan beberapa sifat Allah Ta'ala ni, telah ada beberapa sifat tu lah, maka dia tu bukan sifat. Kerana nak dikatakan sifat ni dia menumpang pada zat, ataupun dia ada pada zat. Tu. Dan sifat tiada bersifat. Nak kata sifat ni tak perlu pada sifat. Dia sifat mesti menumpang pada zat. Maka nyata daripada tu Allah Ta'ala ni bukan sifat. Allah Ta'ala ni adalah zat. Atau jikalau tiada berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Atau ni atau mana pula? Atau pada mana? Atau pada Allah Ta'ala tu bukan sifat atas situ. Jadi apa nama ni? Mustahil juga kalau kata Allah Ta'ala ni tiada berdiri dengan sendirinya. Allah hanya berkehendak ia Allah kepada yang menjadikan dia Allah. Menjadikan hanya berkehendak ia Allah kepada yang menjadikan. Tu mustahil juga kalau Allah Ta'ala tu berkehendak kepada yang menjadikan. Apa? Nescaya adalah ia Allah tu baharu. Kalau Allah tu berkehendak, yakni berhajat ataupun berkehendak ataupun perlukan kepada hak jadi dia tu, hak buat Allah tu, maka Tuhan tu baharu. Dan baharunya Allah itu mustahil. Nak kata Tuhan tu baru tentu tak. Mustahil, tak boleh jadi. Apa? Kerana elak pula bagi mustahil. Kerana telah sabit sedia nyonya Allah, maka sabitlah berdiri nyonya Allah dengan sendiri. Tu. Faham tak ni? Tu. Tu faham tak ni? Bila kata Allah Ta'ala ni dia tak perlukan kepada yang menjadikan dia. Kerana kalau dia perlukan kepada yang menjadikan dia, maka dia tu baharu. Baharu ni mustahil. Kita belajar dalam sifat kidam tu dulu. Baharu ni mustahil. Boleh dengar mula kalau tak faham lagi sifat kidam tu. Kalau tak faham sifat kidam, tak faham sini. Tu. Dengan makna pengarang royak lagi, dengan makna terkayanya daripada zat. Dengan makna terkayanya Allah tu daripada zat. Terkaya, makna terkaya ni terlepas lah. Terkaya ni terlepas. Maksudnya terkaya ni terlepas, yakni tak berhajat begitu. Tulis pada terkaya tu, tulis tak berhajat. Ataupun terlepas daripada zat. Dia tak perlukan pada zat, kerana diri dia pun zat. Yang faham ni? Tu terkaya, pengarang guna perkataan terkaya dia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut innallaha huwal ghaniyul hamid. Satu ayat lah Allah Ta'ala sebut innallaha, sesungguhnya Allah itu, ataupun bahawasanya Allah itu ghaniyul hamid, dak maha kaya lagi maha terpuji. Dak benda makna kaya ni
Dak kita sebut Allah Taala ni maha kaya, maha kaya. Kita kecek juga dah sehari-hari kita kecek, Allah Taala ni maha kaya. Benda makna maha kaya tu. Sebab tu kalau orang tak belajar usuluddin dia tak boleh jawab. Makna Allah Taala kaya ke apa? Kita tanya orang tua. Sembang kedai kopi tanya orang tua. Benda makna Allah Taala ni maha kaya. Dia kata ni, alam ni, bumi-bumi ni milik Allah. Allah yang buat, dia kata. Dan bumi-bumi ni milik Allah, dia kata. Tak boleh kecek lagu tu dah. Ni bahaya ni. Orang tak belajar usuluddin bahaya. Dia kecek. Dia kata Allah Taala ni kaya. Sebab apa kaya? Sebab Allah Taala yang menciptakan bumi-bumi ni. Allah Taala ni, Allah Taala milik Allah Taala bumi-bumi ni. Kecek lagu tu bahaya weh. Sebab apa? Sebab apa kata bahaya? Dengar molek. Kita kata Allah Taala kaya sebab apa? Sebab bumi ni milik Allah. Baik, kalau bumi ni hancur, bumi ni akan binasa kan. Kalau bumi ni binasa, maksudnya Allah Taala tak kaya lah pasal tu. Sebab tu kata bahaya kita kata Allah Taala maha kaya dengan makna ni bumi-bumi ni milik Allah. Bahaya apa kata tu? Tu bukan murad bagi perkataan kaya Allah. Allah Taala kaya bukan kaya harta, bukan kaya rinak tu. Bukan kaya harta tu dah. Allah Taala kaya, masuk ke Allah Taala maha kaya. Allah Taala tak berhajat pada benda-benda lain. Tu maksud dia. Bukan maksud Allah Taala kaya ni, Allah Taala ni bumi ni milik Allah. Betul bumi ni milik Allah, tapi kita nak sandarkan bumi milik Allah pada kayanya Allah. Tak boleh. Faham tak ni? Jangan sandarkan bumi dah Allah Taala kaya sebab apa? Sebab bumi. Bumi ni milik Allah. Maksud bumi, kalau bumi ni hancur, Allah Taala tak kaya. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Jangan kata gitu. Allah Taala maha kaya, maksud maha kaya Allah Taala tak perlukan pada benda lain. Tu maksud maha kaya. Bukan kata maha kaya ni Allah Taala tu bumi ni milik dia, bukan gitu. Betul bumi ni milik dia, tapi tak boleh sandarkan bumi milik dia pada kayanya Allah Taala. Kerana kalau membawa pula bumi ni hancur, maka Allah Taala tak kaya. Bahaya tu, bahaya. Tu bahaya weh. Tu. Dan daripada yang menjadikan dia, tu dengan makna terkayanya Allah daripada zat. Allah Ta'ala tak perlukan pada zat, kerana diri dia pun zat. Dan daripada yang menjadikan, jadikan siapa? Jadikan dia Allah tu. Allah Ta'ala tak perlukan yang menjadikan dia tu. Tiada dengan makna, tu tak koma situ, yang menjadikan koma. Tiada dengan makna, tiada dengan makna terbetul pendiriannya Allah dengan ketiadaan seorang membangkit akan dia Allah. Pengarah ya, bukan maksud qiyamuhu bi nafsi ni Tuhan tu terbetul pendiriannya, yakni tulis pada terbetul pendiriannya, tulis maksudnya Allah Ta'ala berdiri seperti berdirinya makhluk tanpa ada pembatuan. Awak gitu, yakni Allah Ta'ala berdiri seperti berdirinya makhluk tanpa ada pembatuan. Awak gitu. Bukan nak kata Tuhan ni bangun, nak Tuhan ni duduk lepas tu pergi bangun. Bukan gitu. Bukan kata Tuhan ni berdiri dengan sendirinya ni, Tuhan ni duduk, dia bangun dengan sendiri tanpa ada orang yang tolong. Bukan gitu maknanya. Makna berdiri dengan sendiri, Allah Ta'ala tak berhajat pada benda lain. Gitu maknanya. Ni pengarah jaga sungguh kita ni, takut kita salah faham dengan benda yang dia tulis. Sebab tu benda ni Syekh Wan Ismail, Syekh Wan Qadir Sekar tu dia tukar makna qiyamuhu tu. Dia kata bukan dengan makna berdiri. Dia kata qiyam ni bukan hanya berdiri. Dia kata qiyam ni kadang-kadang dia dengan makna ada. Faham tak ni? Bukan dengan makna berdiri. Dia kata tu dalam bahasa Arab lah dia. Tu tiada dengan makna terbetul pendiriannya dengan ketiadaan seorang membangkitkan dia, yakni seorang yang menolongkan dia. Bukan makna Tuhan tu duduk lepas tu pergi bangun tanpa ada orang tolong. Bukan gitu. Tu jirim lah tu. Kerana ni ilat bagi tiada terbetul pendiriannya tu. Kerana demikian itu, demikian mana Tuhan duduk lepas tu pergi bangun tanpa ada orang tolong tu mustahil. Mustahil tentu tak. Sebab apa? Kerana ilat pula bagi mustahil tu, kerana menyerupai dengan makhluk. Tu alasan dia. Kalau Tuhan duduk lepas tu pergi bangun tanpa ada orang tolong, kita faham gitu.
mustahil. Sebab apa? Sebab tu sifat bagi makhluk tu benda perbuatan bagi makhluk. Tu perbuatan bagi makhluk. Maka kalau Allah Ta'ala lagi gitu juga, Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Kita belajar dah Allah Ta'ala ni mukhalafah dengan makhluk. Tu. Jadi kita nak habis lah dah. Jadi kita buat rumusan kan dah. Kita buat gini. Kita buat rumusan, Tuhan ni mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Gapo makna qiyamuhu binafsihi ni? Allah Ta'ala ada dengan Allah Ta'ala ada dengan cara-cara dirinya buat gitu. Kita ikut Syekh Qadir dah. Syekh Qadir sekam. Kita ikut dia. Makna ni takut bahaya, takut salah faham pula. Makna berdiri ni takut salah faham. Kita buat Allah Ta'ala ni ada dengan cara-cara dirinya, yakni Allah Ta'ala tu tak berhajat pada benda lain. Dah. Jadi makna ada dengan cara-cara dirinya tu terbit dua makna. Makna yang pertama, Allah Ta'ala tak menumpang pada benda lain, dan Allah Ta'ala tu nak ada dia tu tak perlu berhajat, tak perlu pada yang menjadikan dia. Tu terbit dua makna. Kita kena pegang dalam hati kita, kata Tuhan ni mesti dia qiyamuhu binafsi, iaitu Tuhan ni ada dengan cara-cara dirinya, yakni tidak berhajat pada benda lain. Yang kedua kita kena pegang apa? Pegang kalau Tuhan ni berhajat benda lain, tentu tak kita pegang gitu. Istihalatul mustahil. Tak. Kalau kata Tuhan ni berhajat benda lain, tu dinamakan istihalatul mustahil. Pegang dalam hati gitu. Tak, kata benda tu tentu tak. Tentu sekali-kali tidak kata Tuhan tu berhajat pada benda lain. Tu. Yang ketiga, dalilnya ke apa? Dalilnya kalau kita buat dalil diri kan? Kita buat kalau Allah Ta'ala tu tidak berdiri dengan sendiri, maka ia berhajat pada benda lain. Jika ia berhajat pada benda lain, nescaya lemahlah dia, kerana dia pun berhajat. Jika Tuhan tu lemah, nescaya tidak mampu mengadakan alam. Kalau tak mampu membuat alam, maka alam ni tak ada. Alam ini tak ada mustahil, kerana alam ini telah ada. Nyata daripada ada alam, maka Allah Ta'ala tak lemah. Jika Allah Ta'ala tak lemah, maka Allah Ta'ala tak berhajat. Kalau Allah Ta'ala tak berhajat, maka dia berdiri dengan sendiri. Maka sabit sungguh sifat qiyamuhu Ta'ala binafsihi. Boleh faham kau? Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kata pengarang rahimahullah, keenam wahdaniyah artinya keesaan. Wallahu a'lam bisawab.